TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey, dan kali ini untuk jam kedua kita akan bersama-sama belajar subjek rekaan dan jahitan pakaian. Sebentar tadi kita baru je habis bersama Cikgu Hasrul untuk subjek pertanian, dan kali ini kita berganjak ke subjek yang lebih menarik untuk mereka yang sukakan akan rekaan dan jahitan pakaian. Tapi seperti biasa, Wani ingin ingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh kepada SOP. Sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tengok profil guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Never give up. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh Cikgu Jamaliah kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu Jamaliah, apa khabar? Salam. Sihat ya Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ini sama warna kita, warna ungu. Betul. Okey, baik Cikgu, terima kasih kerana sudi menghadirkan diri ke studio Road to Success. Dan sekarang ini Wani nak ajak Cikgu untuk sama-sama kita pergi ke meja istimewa Road to Success untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu. Kemudian Wani pula pakai sebagai langkah berjaga-jaga, dan kita akan kekal memakai pelitup muka selama 1 jam ini. Baik Cikgu, kita mesti tak sabar dan nak tengok apa Cikgu nak ajar sebentar nanti. Tapi sekarang ini kita nak saksikan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek ini, dan sekaligus kita berehat seketika kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okay. Didik TV KPM. Suka rekaan jahitan dan pakai ini kerana saya dapat menjahit semua jenis jahitan. Ia juga memberikan saya seorang yang kreatif. Dan suatu hari nanti saya berharap saya menjadi peleka fashion yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul bin Rasmi Effendi. Saya adalah bekas pelajar untuk subjek reka jahitan pakaian SPM tahun 2019. Sebab utama kenapa saya memilih subjek ini sebagai subjek pilihan adalah kerana saya sangat minat yang mendalam tentang subjek reka jahitan pakaian, serta ianya boleh mengeluarkan saya punya kreativiti kepada subjek ini. Kelebihan subjek ini, dia mengajar kita tentang teori dan juga fikiran secara logik untuk subjek ini, dan juga mengasah kita punya bakat dan juga sikap tanggungjawab kita terhadap kerja kita lah. Selain daripada itu, perspektif bidang kerja selepas habis SPM untuk subjek ini sangat luas dan sangat besar, kerana ia bukan hanya bertumpu kepada satu ataupun dua, tapi ianya sangat banyak, dan ianya terpulang kepada kita sendiri untuk memilih ke manakah arah kita untuk pergi selepas habis SPM untuk subjek ini. Jadi kepada semua, untuk subjek ini saya mengharapkan anda semua untuk belajar rajin-rajin, insya-Allah usaha tangga kejayaan, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta guru kita Cikgu Jamaliah Azmira Karimah Muhammad Ali, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azmira dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Dan Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja di studio, kerana kita akan sama-sama memanggil para pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita persilakan mereka semua untuk bersama dengan kita. Okey, mana mereka? Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic tu. Nak dengar suara masing-masing juga. Salam. Okey, 5 orang pelajar wanita cantik-cantik dan comel belaka semua hari ini. Semua sihat ya? Sihat. Okey, kita nak minta anda memperkenalkan diri anda, beritahu nama dan umur anda. Kita mula dengan Asilah dahulu.
Nama saya Asilia Aliani binti Kasim, umur 17 tahun. Baik, seterusnya Aina. Nama saya Nur Aina Sofia, umur 17 tahun. Seterusnya Haifa. Nama saya Aifana Suha binti Zakaria, umur 17 tahun. Baik, kita ada Izani. Nama Nur Izani binti Zuhaidi Nizam, umur 17 tahun. Dan akhir sekali kita ada Siti Nur Haslina. Okey. Baik, tak apa nampak Haslina lainnya kurang baik ya cikgu. Dan sekarang ini kita dah kenal dengan 5 orang pelajar kita. Dan kalau cikgu sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, kita ingin teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Baik, hari ini kita akan mempelajari topik untuk rekaan dan jahitan pakaian. Modul 3, tajuknya adalah fabric. Saya teruskan. Kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul 3, fabric. 3.1 gentian fabric, 3.2 kemasan fabric dan 3.3 adalah penjagaan fabric. Saya teruskan ya, pelajar-pelajar. Okey. Dalam 3.1 gentian fabric terbahagi kepada 4. Maksud gentian, jenis gentian, perbezaan ciri gentian dan juga kekuatan dan kelemahan setiap gentian fabric itu. Baik, dalam gentian ni terdapat gentian asli dan juga gentian buatan. Gentian asli terbagi kepada 2. Pertama tumbuhan dan kedua adalah haiwan. Kita lihat apa yang ada dalam tumbuhan, dalam gentian tumbuhan ni, kapas dan linen. Haiwan terbahagi kepada sutera dan juga benang sayat. Ya. Baik, saya teruskan. Boleh cikgu. Kita lihat pula apa yang terkandung dalam gentian buatan, sintetik dan juga terjana semula jadi. Sintetik terbahagi kepada 3 iaitu poliester, poliamida, akrilik dan juga terjana semula jadi terbahagi kepada 3 juga, viskos, asetat dan juga triestat. Okey, murid sekalian, saya teruskan ya. Boleh. Seterusnya kemasan 3.2, fabric. okey. Kemasan fabric terbahagi kepada 3. Maksud kemasan fabric, tujuan kemasan fabric dan juga fungsi kemasan fabric. Tujuan kemasan fabric adalah untuk memperbaiki rupa, memberi kemasan atau tidak renyuk, kemasan tidak kecut, menambah baik pengendalian dan juga kemasan untuk perlindungan. Ya. 3.3 pula terbahagi kepada 4 iaitu 3.3 ni adalah penjagaan fabric ya. Okey, label jagaan tekstil antarabangsa, tujuan label jagaan tekstil antarabangsa, simbol label jagaan tekstil antarabangsa dan juga faktor pemilihan bahan pencuci fabric. 4 cara penjagaan fabric. Betul? Baik, kita lihat label jagaan tekstil antarabangsa. Biasanya kita jumpa label ni pada pakaian yang kita belilah, sama ada skirt, seluar, baju, blouse dan sebagainya. Ya, selalu juga nampak simbol ni cikgu. Kalau betul. kita beli baju semua. Tapi kadang-kadang tu kita hanya melihat tapi kita tidak mengamalkan. Maksud saya kita tidak mematuhi cara penjagaan fabric ni, penjagaan tekstil ni semasa kita mencuci pakaian. Ya, betul. Adalah penting supaya kita mematuhi peraturan pada label jagaan tekstil ni supaya kita membasuh pakaian tu, pakaian itu tidak rosak, tahan lebih lama, warna tidak pudar dan sebagainya lah. Ya, betul cikgu. Tapi kadang-kadang kita ni pun kita tak tahu macam mana nak menjaga, masuk je semua dalam mesin basuh Betul, semua sebab sekali, kita cikgu. masuk je semua kan. Sebenarnya tidak eloklah untuk pakaian tu sebenarnya cikgu. Memang tidak elok. Lagi satu kita kena buat klasifikasi fabric lah sewaktu kita membasuh pakaian. Tak adalah kita membasuh pakaian tu yang mana fabriknya keras campurkan dengan fabrik yang lembut. Ya. Nanti dia bercampur aduk kan dalam mesin basuh tu. Kita semula tu kita semua sekali tu nanti dia akan terbelit-belit, rosak dan sebagainya lah. Baru saya tahu sebenarnya. Okey, baik cikgu. Kita lihat label yang pertama, mencuci. Labelnya macam tu, macam
dan satu bekas ada air kan. Okey, yang kedua meluntur. Seterusnya mengering. Mengering tu segi empat dia macam bentuk kain lah kita tebarkan. Mengering. Yang ni paling senang lah nak tahu dia punya simbol mensetrika ataupun bentuk iron Ya. kat situ. Dan yang terakhir adalah mencuci kering. Okey, kita masuk kepada bahagian ulang kaji untuk modul 3. Kita tengok dulu soalan bahagian A dahulu. Baik. Murid-murid semua dah bersedia? Pelajar atas talian dah bersedia ke belum ni nak jawab soalan? Boleh dengar suara Okey. saya? Mereka boleh dengar cikgu. Kalau anda sudah bersedia, boleh tak semua tunjuk thumbs up macam ni dekat kamera? Okay, kita nak tengok semangat anda hari ini. Haslina? Haslina okey tak tu? Okey, alright. Haslina pun tunjuk thumbs up. Okey, jom kita uji mereka, cikgu. Okey, jom kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini. Ulang kaji untuk modul 3. Soalan contoh 1. Kalau ada siapa-siapa nak menjawab, boleh angkat tangan. Okey, on mic dan boleh jawablah. Okey, soalan Baik. pertama. Siapa Soalan pertama. ingin cuba? Saya baca dululah soalannya. Boleh, cikgu. Berikut adalah jenis fabrik daripada gentian asli. A. Sutera, B. Linen, C. Benang sayat dan D. Kapas. Padankan fabrik itu pada jenis gentian yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, siapa Siapa-siapa nak nak cuba? jawab? 4 Siapa nak cuba? markah. Siapa nak volunteer untuk soalan pertama ni antara 5 orang pelajar? Izani nak cuba? Okey. Boleh. Okey, cuba Izani. Izani cuba Cikgu nak baca soalan ke saya? Saya dah baca soalan tadi. Cikgu sudah bacakan soalan, Izani tinggal Izani jawab sebutkan sahaja. jawapan saja. Untuk jawapan nombor 1 tu B. B. Eh, Betul. Jawab je nombor 2 Izani. tu B. Nombor 2 tu D. Baik. D. Nombor 3 Seterusnya? A. Nombor I want 4 C. Baik, semua betul Izani. Tahniah. Bagus Izani. Permulaan yang baik untuk soalan hari ini. Seterusnya cikgu. Okay, seterusnya, soalan contoh 2. Rajah 2 menunjukkan simbol label jagaan tekstil antarabangsa. Namakan simbol itu pada ruangan yang disediakan. Tadi saya baru je bagi nota ringkas kan? Betul. Saya harap murid-murid masih ingat lagi dia punya jawapan untuk simbol-simbol ni ataupun nama bagi simbol tersebut. Ni rasanya Ada siapa-siapa nak cuba? boleh ni. 5 markah. Senang ni. Siapa nak cuba? Asila? Okey. Ya, boleh. Saya boleh. Okey, cuba. Yang nombor 1 tu jawapan dia meluntur. Betul? Nombor 2 tu mengering. Betul. Yang atas tu mencuci. Mencuci. betul. Betul. Nombor 3 tu serika. Okey, seterika. Yang akhir sekali tu? Yang bawah sekali tu mencuci kering. Betul ke? Betul. Okey, betul. Bagus Asila. Okay, bagus Asila. 5 markah percuma untuk anda. Baik, kita seterusnya. Soalan 3. Berdasarkan pernyataan berikut, tanda right bagi ciri-ciri kapas yang betul dan pangkah bagi ciri-ciri kapas yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, ni pun 5 markah. Ingat lagi Pelajar fabrik perlu kapas. tanda sahaja betul atau salah. Betul. Untuk Okey. bahagian ini lebih mudahlah sebab kita menjawab soalan tu dengan cara tanda betul salah, padankan. Ya. Macam itulah. Okey, untuk soalan ketiga, siapa pula nak cuba? Haifa cuba. Siapa? Haifa. Okey. Haifa sila Okey, bacakan soalan dan bagi tahu betul atau salah. Tak nampak lah. Tak nampak? Okey. Boleh nampak Haifa? Tak boleh. Kecil.
Kecil? Haifa kena guna magnifying glass ni, Haifa. Kalau apa. tak nampak- Boleh tak? Ada kawan-kawan lain nak bantu? Okay, kita minta rakan lain untuk membantulah. Aina. Aina boleh bantu Aina boleh Haifa? nampak? Ya, saya boleh. Okey. Okey, silakan. Okey, tak apa, kita nak buat sama-samalah dengan cikgu. Kita buat Bagi sama-sama lah, cikgu jawabkan untuk mereka semua. Mudah renyuk dan mengecut serta mudah terbakar. Jawapan dia Jawapan dia betul atau salah? betul. Seterusnya, mudah menyerap lembapan, selesa, lembut dan tahan lasak. Betul. Betul juga. Tidak tahan dengan cahaya matahari. Ni macam salah cikgu. Macam salah kan? Aha. Betul, salah. Permukaan yang pudar menjadi lebih menarik dengan kemasan khas seperti digerus. Betul. Betul. Dan yang terakhir, kurang kukuh apabila dalam keadaan basah, mengecut jika dikawal dan mudah renyuk. Mungkin cikgu Salah. boleh terangkan apa itu macam nombor 4 tu, permukaan yang pudar menjadi lebih menarik dengan kemasan khas seperti digerus tu macam mana cikgu digerus Kita itu? memberi kilatan pada permukaan fabrik tu. Sebab kalau kita lihat fabrik, kapas ni, Ya. dia punya permukaan agak pudar, macam kurang menarik. Dia tidak seperti fabrik satin atau fabrik sutera. Jadi bila kita memberi kemasan gerus ni, menggerus fabrik ni, permukaan fabrik ni nampak lebih menarik dan lebih berkilat lah. Okey, itu namanya digerus. Betul. Okey, baik. Tadi kita dah buat sesama dengan cikgu, dah tahu jawapan 5 markah ada dalam tangan dah cikgu. Baik, kita ke soalan 4. Soalan 4. Ini pun sesuai padan juga. Berikut adalah contoh fabrik daripada gentian buatan. A. Akrilik, B. Viskos, C. Rayon, D. Polyester. Padankan fabrik itu pada gentian dengan menulis A, B, C atau D dalam ruangan yang disediakan. Ini lebih kurang seperti soalan pertama tadi. Ya, lebih kurang. Sebab yang pertama tu gentian asli. Okey, yang ni pula gentian buatan. Okey. Alright, kita nak dengar jawapan dari pelajar di atas talian, tapi sebelum kita dengar jawapan mereka, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita Cikgu Jamaliha Azmira atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azmira dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Dan bersama dengan kami hari ini 5 orang pelajar, semuanya wanita, dan sekarang ini kita nak teruskan dengan menjawab soalan yang keempat. Cikgu, untuk ni cikgu nak pilih siapa untuk menjawab? Haslina? Haslina. Silakan Haslina. Haslina boleh cuba? Boleh. Boleh on mic tu. Okey, minta Haslina rapatkan dengan mikrofon dan jawab soalan ini. Haslina terus je kepada dia punya pilihan jawapan. Sintetik tu fabrik A dan D. Yang terjana semula jatuh B dan C fabrik. Okey, jom kita lihat. Jom kita lihat. Sintetik A dan D. A dan D. Okey, A dan D betul. itu adalah akrilik dan polyester, betul. Terjana semula jadi B dan C. Viskos dan Okey. juga rayon. Betul, Haslina. Bagus Haslina. 4 markah di tahniah. dalam tangan. Ni ramai boleh skor A lah untuk SPM nanti. Ya. Kau dah boleh jawab InsyaAllah semua kita jawapan? doakan mereka. InsyaAllah. Seterusnya, soalan kelima. Lihat fabrik tu. Murid-murid. Haifa dah boleh nampak dah soalannya? Baik, saya teruskan. Rajah 1 menunjukkan contoh fabrik linen yang biasanya digunakan dalam penghasilan keperluan di dalam rumah. Kenapa fabrik linen ini digunakan banyak dalam keperluan di rumah? Tahu tak murid-murid? Ya, dia kukuh. Betul. Okey. Alright.
Alright. Jadi kita nak minta mereka untuk beri jawapan 3 contoh barangan keperluan di dalam rumah yang dihasilkan daripada fabrik itu. Tadi Haifah boleh. dah jawab kenapa. Kita nak minta pelajar lain untuk berikan 3 contoh pula. Kita minta Aina Aina. nak jawab. Okey, Aina dulu. Aina excited nak jawab. Jawapan yang pertama, cadar. Cadar. Yang kedua, Betul. langsir. 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 Okey. Akhir sekali. Yang ketiga, kusen. Betul tak? Cushion. Yakin Baik, semua betul. Cadar, Okey, langsir betul. dan juga cushion. Wow, paling excited. Pelajar paling excited hari ini, cikgu. Aina happy sangat. Tanya Aina. Tahniah, Aina. Alright. Dapat Bersedia 3 untuk soalan markah. seterusnya. Ni 3 markah dah Ini 3 excited markah. macam ni, cikgu. Bayangkan kalau soalan 10 markah macam mana excited dia tu. Tak apa, nanti kita tunggu Okey. untuk bahagian B. Tunggu 10 bahagian markah. B. Boleh jawab atau tidak? Seterusnya. Berikut adalah contoh fabrik benang sayat. A. Jersey. B. Twill. C. Tweed. Padankan contoh fabrik itu dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Okey. Apakah fabrik benang sayat ni? Murid-murid. Siapa boleh Ingat jawab? lagi tak? Apakah dia fabrik benang sayat? Dia diperolehi daripada gentian apa tu? Sutera. Sutera. Sutera kurang tepat, Aina. Dia haiwan juga. Haiwan. Fabrik bulu. Macam daripada kambing biri-biri. Cikgu. Ya, betul. Siapa jawab tu? Izani. Izani. Betul. Izani dapat markah bonus kat sini. Tapi tak apa, Aina. Awak dah mencuba. Ya. Good Walaupun try. salah tak apa, good try. Betul. Okey, ni siapa nak Yang jawab ni kena pastilah bila kita lihat gambar fabrik-fabrik ni, kadang-kadang tu kita keliru kan. Yang satu fabrik jersey, twill ataupun tweed. Jadi kita lihat dia punya permukaan teks, ataupun tekstur pada fabrik tersebut. Ya. Okey, siapa nak cuba jawab soalan 3 markah ni? Izani nak jawab boleh. Okey. Untuk jawapan yang nombor 1 tu B, jersey. B, Jessie? Izani jawab betul-betul. Betul ke Izani jawab tu? Tengok betul-betul. Oh, sorry cikgu, sorry. Tweed. Kalau sorry. jersey dia punya permukaan tu lembut sikit. Confident sangat cikgu. Tak apa, confident tu bagus. Confident itu yang kita mahu kan? Okey. Kita mencuba kan. Kau tak cuba tak tahu. B, twill. Untuk kain nombor 2 tu C, Tweed. tweed. Kat sini kan murid-murid kena hati-hati sikit sebab ejaan twill dengan tweed tu dekat-dekat kan dan dia punya permukaan fabrik tu pun macam lebih kurang sama. Tapi fabrik tweed ni dia lebih kasar sedikit lah. Ya. Dan Dan akhir sekali A, jersey. Betul, jersey. Okey. Saya nak tanya soalan sikit pada murid-murid saya. Biasanya fabrik jersey ni digunakan dalam penghasilan pakaian macam mana? Contoh. Pakaian sukan. Pakaian sukan. Siapa jawab? Asila Asila, menjawab. Betul, pakaian sukan. Kenapa? Dalam pembuatan pakaian sukan ni banyak menggunakan fabrik daripada jersey. Sebab dia cepat kering. Betul, dia cepat kering, dia ringan. Baik, Okey, itu untuk Jessie. Mungkin cikgu, mungkin ada pelajar di rumah yang mengambil subjek ini atau tidak mengambil subjek ini nak tahu kalau tweed dan twill tu sering dijumpa di mana, cikgu? Untuk fabrik itu. Bila kita lihat fabrik ni dia agak tebal. Selalunya kalau fabrik twill ni kita hasilkan jaket, baju sejuk untuk negara-negara yang mempunyai iklim 4 musim. Sebab fabrik bulu ni dia punya ketebalan fabrik ni agak tebal lah. Okey. Kalau pakai di Malaysia mungkin kurang sesuai. Ya. Kalau di dalam bangunan mungkin sesuai lah. Tempat aircon. Okey. Sebagainya. Tweed pun lebih kurang macam twill juga. Tapi tweed ni dia lebih kasar sedikit permukaan dia. Ya. Biasanya kita gunakan untuk penghasilan jaket ataupun boleh juga kalau kita nak hasilkan macam skirt yang tebal lah. Okey, itu nama dia. Ada jersey, twill dan tweed. Kita nak teruskan dengan soalan seterusnya ya, cikgu. Ada soalan lagi lepas ini? Ada. Okey, jom Untuk kita ke soalan bahagian seterusnya.
Masih lagi bahagian A ya. Okey. Soalan 7. Darjah 3 menunjukkan simbol label jagaan tekstil antarabangsa bagi mencuci. Okey, kita lihat ya. A apa, B apa, C dan juga D. Saya rasa murid-murid boleh kenal pasti kot melalui simbol-simbol tersebut. Yang ada tangan dalam air itu apa? Yang dekat air itu dipangkah, apa pula dia punya apa ni? Maksudnya. Ya. Dan bila kita lihat dekat A dengan B tu, A dengan D, perasan tak dia punya simbol tu macam lebih kurang sama kan? Betul. Cuma dia punya garisan yang membezakan dia. Baik, untuk soalan ketujuh, siapa yang ingin menjawab? Padankan je. Padankan simbol itu dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, siapa? Aina. Aina lagi. Silakan Aina. Aina aktif hari ni. Tidak boleh dicuci. C. Tidak boleh dicuci. Jadi kita padankan dengan gambar yang ada pangkah tu ya. Ini senang sikitlah, kita nak kena pasti jawapan dia. Betul. Baik, seterusnya. Cucian mesin kekal. D. Cucian mesin kekal. D. D. Betul. Okey, betul. Yang ketiga? Cucian dengan tangan. D. Mestilah yang ada gambar tangan tu kan. Senang je nak tahu jawapan dia. Dan akhir sekali. Akhir sekali. Semestinya lah. One and only A. A. Okey. Okey, betul. 4 4 markah dalam untuk tangan. Aina. Bagus Aina. Seterusnya. Kita lihat soalan 8 ya. Tanda tik ataupun right bagi tujuan kemasan fabrik yang betul dan pangkah bagi tujuan kemasan fabrik yang salah dalam ruang yang disediakan. Tadi pada kita punya nota ringkas pun dah ada tentang tujuan kemasan fabrik ni. Saya dah nyatakan tadi. Kalau masih ingatlah. Ingat tak? Mungkin mereka masih ingat. Boleh mungkin cuba masih ingat. tanya mereka, cikgu. Siapa nak jawab? Saya rasa Haifah macam tak jawab lagi lah. Siapa, cikgu? Asila. Haifah tak ada Haifah hilang dari radar kita hari ini, cikgu. Tak apa, kita menantikan Asila. kehadirannya. Sekarang ni kita nak minta Asila untuk jawablah soalan ke-7 ini. Soalan ke-8, maafkan saya. Silakan Asila. Tak nampak. Tak nampak juga? Okey, sekarang boleh nampak? Cikgu baca soalan, saya jawab. Saya dah baca tadi. Dia request oleh pelajar. Cikgu, okey, baca soalan soalannya, dulu. tanda tik betul bagi tujuan kemasan fabrik dan pangkah tujuan kemasan yang salah dalam ruang yang disediakan. Okey, kita bacakan dulu dia punya soalan dan dia kita punya minta Asila jawab pilihan betul jawapan atau tu. salah. Memperbaiki rupa. Betul tak Asila? Memperbaiki rupa. Betul. Betul. Mari kita lihat. Okey, betul. Seterusnya. Betul. Seterusnya kemasan untuk perlindungan. Betul. Saya dah tercepat pula buka jawapannya. Yang ketiga, memberi kemasan atau tidak renyuk. Betul. Apa maksud renyuk ni Asila? Tahu tak apakah maksud renyuk? Macam konyok lah. Berkedut lah. Betul lah tu. Kedut. Kita nak mengurangkan kedut tu pada suatu fabrik. Okey, seterusnya. Supaya harga lebih mahal. Betul ke tujuan dia? Salah. Salah. Sebab apa? Sebab dia bagi harga mahal. Dia tak berkaitan lah. Okey, betul jawapannya. Akhir sekali dan akhir menambah sekali. baik pengendalian. Betul. 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 Tahniah. 5 5 markah dalam markah. tangan. Kalau kita tengok soalan ni, dia banyak jawapan yang betul daripada yang salah. Betul. Ada Tapi- satu je salah di situ. Tapi biasanya kalau kita jumpa soalan macam ini, dia akan bagi pilihan jawapan dia 5. Dan bahagian yang betul tu selalunya 3 dan ke atas lah. Dan yang salah tu sekurang-kurangnya ada 1 ataupun 2 yang salah. Tapi murid-murid kena ingat, kena tanda semua sekali jawapan tu, sama ada dia betul ataupun salah, kena tanda juga. Nanti tak dapat markah lah. Seterusnya, soalan contoh 9. Berikut adalah fungsi kemasan dari aspek hiasan. A. Timbul.
B. Berkilau dan C. Bergerus. Padankan kemasan fabrik itu dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Apa nak cuba? Untuk soalan 9. Okey, Izani. Okey, Izani. Saya baru nak panggil nama dia. Nak baca soalan juga ke cikgu? Ke tak payah? Tak payah, saya dah baca tadi. Okey. Permukaan disisir supaya lebih gebu. Contohnya selimut. Jawapan dia C. Bergerus. Apa maksud disisir tu, Izani? Disisir. Tahu tak? Di asing. Asing Macam kita sikat dia lah. Oh. Okey. Seterusnya. Betul. C. Bergerus. Menggunakan kanji atau resin untuk meningkatkan permukaan. B. Berkilau. Berkilau. Ya, betul. Menggunakan Seterusnya. corak dimensi agar fabrik kelihatan timbul dan menarik. A. Timbul. Timbul. Betul. Semua betul. 3 markah untuk Izani. Baik, kita dah buat soalan sampai nombor 9 dah. Dan lepas ini kita nak buat lebih banyak soalan bersama dengan Cikgu Azmira. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah. Dan anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Azmira serta 5 orang pelajar dari SMK Ceras Kuala Lumpur untuk sama-sama menjawab soalan yang akan diberikan oleh Cikgu Azmira. Baik Cikgu, kita nak sambung dengan sesi pembelajaran kita. Dipersilakan. Kita terus kepada soalan 10. Ini adalah soalan terakhir untuk bahagian A. Maklumat berikut adalah keterangan bagi ciri gentian asli dan juga gentian buatan dari aspek rupa. Nyatakan jenis gentian pada ruang yang disediakan. Kita lihat jawapan dia terus ya. Kenyal dan tidak mudah renyuk. Gentian buatan. Halus, kerinting dan juga gebu. Ini gentian benang sayat. Licin, mudah renyuk dan juga ringan. Gentian sutera, sebab fabrik sutera adalah fabrik yang lembut dan ringan. Mudah kecut dan renyuk serta berubah warna mengikut usia. Ini jawapannya adalah gentian linen. Linen. Okey, itu 4 jenis gentian yang berbeza untuk jawapan-jawapan ini. Okey, kita dah nak masuk ke bahagian B ya, Cikgu? Ya, bahagian B. Okey, jom. Bahagian yang agak sukar lagi daripada bahagian A. Bahagian B ni merangkumi 10 markah lah untuk setiap satu soalan. Dan selalunya bahagian ni dia ada pecahan lah A, B, C macam tu. Boleh lihat dia punya gambar kat sini, murid-murid. Raja Ampat menunjukkan sehelai pakaian yang mempunyai simbol label jagaan tekstil antarabangsa. Kat sini ada 5 simbol ya. Baik, seterusnya. Okey. Berdasarkan Raja Ampat, namakan 2 simbol label jagaan tekstil antarabangsa yang terdapat pada pakaian itu. Sebabkan tadi ada 5 simbol, kita berjawab mana-manalah antara 2 simbol tersebut. Cucian mesin suam dan juga tidak boleh menggunakan peluntur. Ya. Seterusnya B, huraikan 2 tujuan label jagaan tekstil antarabangsa. Ada siapa nak cuba? Okey, berikan 2 jawapan anda. Haslina, silakan. Okay, terus je Haslina. Okey. Jawapan dia menunjukkan arahan semasa mencuci, mengaking dan mensetrika pakaian. Dan untuk nombor 2? Kedua? Tujuan dia supaya dapat menjaga pakaian agar lebih tahan lama. Tidak pudar atau rosak. Betul. Okey. Menunjukkan arahan semasa mencuci, mengering dan mensetrika. Dan supaya dapat menjaga pakaian agar lebih tahan lama, tidak pudar ataupun tidak rosak. Ya, bagus Haslina. Ini yang kita cakap tadilah. Okay, ada satu lagi soalan. C, terangkan 2 kelebihan label jagaan tekstil antarabangsa pada pakaian. Sebab fabrik, label ni diletakkan pada pakaian ni bukan suka-suka. Dia ada tujuan dia. Jadi apakah dia punya kelebihan tu? 2 kelebihan. Siapa nak bagi 2 kelebihan itu? Ataupun saya teruskan je? Okey. Okey, saya teruskanlah. Alright. Cikgu Pengguna boleh bagi akan lebih jawapan. berhati-hati dalam mengendalikan pakaian. Dan yang kedua, pakaian akan lebih tahan lama
jika pengguna mematuhi peraturan yang terdapat pada label jagaan tekstil antarabangsa. Boleh faham ya? Okey, Boleh? semua faham ya? Okey, okey. cara untuk dapat 4 markah untuk soalan ini. Soalan 2 untuk bahagian B. Pemilik sebuah prasekolah ingin menempah pakaian seragam baharu di butik anda untuk murid sekolah itu. Beliau meminta anda mencadangkan fabrik yang sesuai dan selesa dipakai. Sebab yang nak pakai ni murid-murid sekolah prasekolah kan, daripada umur 4 tahun hingga 6 tahun, sangat memerlukan keselesaan sewaktu memakai pakaian. Jadi kita lihat apakah soalan dia pula. Cadangkan satu contoh fabrik daripada gentian asli untuk pakaian seragam itu dan berikan satu sebab pemilihan fabrik tersebut. B. Terangkan 2 ciri gentian asli daripada aspek keselesaan. Dan C. Jelaskan 2 kekuatan gentian asli. Okey. Dekat Satu sini, contoh fabrik. Fabrik kapas. Fabrik kapas. Betul. Fabrik kapas ni bukan saja lebih murah, tapi dia sangat kukuh dan sangat selesa dipakai. Ya, betul. Satu sebab pemilihannya, selesa dan tahan lasak. B. 2 ciri gentian asli dari aspek keselesaan. Siapa nak cuba? Okey. Kita minta... Haslina kembali ingin menjawab. Boleh, Haslina? Haslina, Silakan. teruskan. Ciri dia sangat selesa bila dipakai sebab mempunyai daya simpan yang baik. Baik. Seterusnya. Sebab dia lembut dan sejuk bila dipakai. Betul. Sangat selesa dipakai kerana mempunyai daya serapan yang baik. Kalau berpeluh ke, dia menyerap peluh dengan cepatlah. Lembut dan sejuk ketika dipakai. Alright. 4 markah untuk B. Tengok C pula, 2 kekuatan gentian asli. Okey. Kita minta Asila untuk berikan jawapan ini. 2 kekuatan gentian asli. Okey, Asila. Lembut dan lembut dan mempunyai serapan. Lembut dan mempunyai serapan. Ya, betul. Lembut dan mempunyai daya serapan yang baik. Seterusnya? Lepas tu tahan pada suhu yang tinggi. Betul tak? Betul, Sila. Betul. Tahan pada daya suhu yang tinggi. Pada suhu yang tinggi. Ya, 4 markah untuk markah. Asila. Ini semua sekali 10. Ya, okey. Baik, kita lihat soalan 3. Seorang pelanggan yang baru membeli sehelai gaun meminta pendapat anda dalam pemilihan bahan pencuci fabrik supaya gaun tersebut tidak rosak selepas dicuci. A. Terangkan 2 faktor utama yang perlu dititikberatkan dalam pemilihan bahan pencuci fabrik. B. Jelaskan 2 kemungkinan yang akan berlaku sekiranya pelanggan itu telah memilih bahan pencuci yang tidak sesuai. Dan C. Berikan 2 langkah yang boleh dijadikan panduan dalam pemilihan bahan pencuci. 2 faktor utama dalam pemilihan bahan pencuci. Saya nak jawab ke? Boleh jawab? Kita minta Izani berikan jawapan ini. 2 markah. Untuk soalan pertama tu kesan kotoran, gentian fabrik. Gentian fabrik. Okey, gentian fabrik. Betul. Dalam memilih bahan pencuci, kita kena pasti apakah jenis kesan kotoran dan juga jenis gentian fabrik. Baik. Untuk B pula? B. 2 kemungkinan yang akan berlaku sekiranya memilih bahan pencuci yang tidak sesuai dalam kita mencuci pakaian tu. Apa utamanya kalau fabrik yang lembut macam sutera. Okey. Warna fabrik akan Warna fabrik akan pudar. Pudar? Betul. Warna fabrik akan luntur ataupun mungkin menjadi pudar. Dan yang kedua? mudah mereput. Mudah mereput. Fabrik yang lembut mungkin akan mudah mereput dengan bahan pencuci yang kandungan kimia dia berlebihan. Ya, jawapan yang diberikan oleh Izani tadi betul. Cumanya kalau kita ikutkan markah di situ ada 4 markah, nampaknya Izani perlu bagi jawapan yang lebih lengkap ya sebenarnya, cikgu. Betul. Kerana yang diberikan tadi mudah mereput. Tak cukup 4 markah kat situ. Kalau Izani jawab macam tu akan dapat 1 je markah. Sebab pembahagian markah tu untuk satu soalan tu 2 lah. 2. Ya, betul.
Okey. Zani lain kali jawab lebih panjang lagi lah. Dapat markah penuh. Okey, good try Zani. Seterusnya C. Terangkan 2 kelebihan label jagaan tekstil antarabangsa pada pakaian. Okey, 4 markah. Ini macam mana pula nak jawab cikgu kalau dia suruh terangkan? Kena ada huraian ke atau jawapan pendek sahaja? Macam mana tu? Huraian yang ringkas. Sebab jawapan tu cuma 2 markah saja. Kita huraikan secara ringkas lah. Okey. Janji menepati dengan kehendak soalan. Alright. Jadi jawapannya adalah pengguna seperti akan lebih berhati-hati dalam mengendalikan pakaian dan pakaian akan lebih tahan lama lah jika kita mematuhi peraturan yang terdapat pada label tersebut. Okey. Alright. Ada tak 2 kelebihan label jagaan tekstil jawapannya lain daripada pelajar kita nak tanya? Mungkin Asilah ada jawapan sendiri ke apa kelebihan label jagaan tekstil antarabangsa pada pakaian? Ni sebenarnya kalau nak tahu kelebihan ada berapa cikgu ataupun ia adalah menyeluruh, luas lagi sebenarnya? Dia agak meluas dan bergantung pada jenis fabrik jugalah. Okey, siapa boleh bagi kelebihan yang lain selain daripada jawapan yang diberikan oleh cikgu ni? Ni kita nak uji mereka. Mereka boleh berfikir di luar kotak atau tidak. Kita nak tanyalah, siapa nak cuba? Aina nak cuba tak bagi kelebihan yang lain daripada jawapan ini? Ada idea? Tak faham? Okey, tak apa. Alright. Bagi satu kelebihan yang lain daripada label jagaan tekstil ini selain daripada jawapan yang diberikan oleh cikgu. Faham ke soalan? Ini sebenarnya jawapan itu lebih dekat dengan awak semula sebagai pengguna. Ya. Bila kita makan pakaian tu, kenapa kita perlu menjaga pakaian supaya tidak rosak? Kita mematuhi dia punya peraturan pada label tekstil tersebut. Okey, cuba Aina. Awak biasa kan tengok dekat baju-baju ada label tu kan? Jadi bila tengok label tu, apa yang awak rasa? Apa yang awak fikirkan? Selain daripada kita berhati-hati, kita nak pastikan pakaian kita tahan lama. Okey. Tak pasti? Tak pasti. Tak tahu. Okey, so kita nak minta Aina lepas ni kena rajin lagi buat ulang kaji ya. SPM dah tak lama ni. Kena study elok-elok. Alright, sekarang ni tak apa cikgu. Kita pun masih dalam proses mengulang kaji untuk SPM 2021. Jadi kita ada soalan lagi ke atau kita sudah habis ya cikgu? Kita dah habis untuk kita dah habis. Okey. Jadi sekarang ni kita nak minta tips daripada cikgu sendirilah untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Mungkin cikgu ada tips yang ingin diberikan oleh para pelajar dan mungkin ada salah common mistake yang pelajar sering lakukan. Mungkin cikgu boleh nasihatkan mereka. Baik, saya bagi tips untuk bahagian A dahulu. Bila kita menjawab soalan bahagian A ni, kebanyakan soalan tu dia lebih kepada fakta yang terkandung dalam buku teks. Jadi kita kena lihatlah gambar tu kita padankan dengan jawapan yang betul. Kalau betul dengan salah tu kita akan tandakan jawapan tu. Kita akan pastikan jawapan kita baca tu tepat untuk jawapan yang betul. Dan kalau yang salah tu yang tak berkaitan, kita kena tanda salah. Kita kena jawab kesemua soalan. Dan bila menjawab tu, tengok dia punya markah. Markah tu ada berapa? Kalau kalau 3 kat situ ataupun 5 ke, kita kena menjawab tu berpadananlah dengan markah. Ya. Okey, itu untuk bahagian A. Kalau untuk bahagian B pula, sebab selalunya bahagian B ni ada 10 markah. Jadi kalau 10 markah kat sini, dia ada pecahan-pecahannya A, B ataupun C. Kita lihat dekat A tu berapa dia punya markah yang terkandung kat situ. 2 markah ke, 3 ataupun 4. Kalau satu soalan tu ada 2 saja pilihan untuk jawapan dia, tapi markahnya adalah 4, bermaksud satu soalan tu satu jawapan tu markah dia adalah 2. 2, jadi kena jawab tu panjang lebar sikitlah. Ya. Kalau dia punya markah tu 1, kita jawab tu ringkas dah boleh dapat markah. Ya. Kalau yang 2 tu kena jawab panjang sikit supaya dapat markah penuh. Kalau kita jawab sikit nanti kita akan dapat markah 1 pula.
Betul, cikgu. Semestinya untuk mendapatkan skor yang baik itu tidak mudah kerana apa usaha itu tangga kejayaan. Baik, hari ini kita dah belajar, Wani sini dah belajar satu lagi subjek yang baru iaitu rekaan darjah hitam pakaian. Dan Wani ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jamalia Azmira Karimah Muhammad Ali atau dikenali sebagai Cikgu Azmira sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini, sudi berkongsi ilmu yang sangat banyak kepada mereka yang menonton Road to Success. Dan terima kasih kepada tinggal lagi 4 orang pelajar dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih kita ucapkan kepada Nur Izani, Asilah Aliani, Siti Nur Haslina dan juga Aina Sofia kerana sangat komited dalam menjawab semua soalan hari ini. Dan Wani doakan agar anda dapat menjawab dengan baik dan memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini. Baik, sekian sahaja dari saya Wani Keri dan kita jumpa pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya Mariati binti Ahmad, ibu kepada Aisyah Nabilah binti Ismail. Harapan saya untuk anak saya yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini adalah semoga dia beroleh kejayaan yang dapat membanggakan keluarga dan menjadi contoh yang baik kepada adiknya serta dapat mengharumkan nama sekolah. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah, ibu kepada Asilah Aliani. Harapan saya untuk anak yang bakal menduduki SPM pada tahun ini ialah sentiasa mengharapkan anak saya menjadi insan yang berguna pada masa yang akan datang dalam bidang yang diceburinya. Terima kasih.